Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia baru, salam Malaysia Madani dan selamat kembali ke Podcast Tekan Habis bersama saya Taurik Azmi, Hazri Samsuri dan kawan kita dah kembali, Cik Irzal, producer kita. Saya dah balik dah. Izzal, Mamat ni kalau dia cakap kan ceria gila kita yang aku yang tengah ni pun bila dengar suara dia pun hidup balik. How Sabah you were in Sabah, right? Interesting. Saya sebenarnya last kali saya buat kereta di Sabah adalah sebelum COVID. Adalah sekali saya pergi sekali awal tahun ni, tapi it was a fast trip. Okay, saya amat terkejut. Nombor satu is di KK bila saya buat kereta kat sana, dia punya jalan elok, line dilukis elok macam negara maju. Okay, dekat traffic light tu dia tahu kat mana lane kita nak ambil apa semua. And saya sangat tertarik sebab pemandu di Sabah ni, they are very good drivers lah. Memang pemandu yang berhemah lah. Lebih berhemah daripada di mana kita berada sekarang. Mereka bukan pemandu yang penyabar ke? Penyabar, tapi yang penting sabar tak sabar tu undang-undang ikut lah kan. Cuma bila kita keluar daripada KK, sebab construction banyak di Sabah kan, banyak lubang lah dari luar. Tapi I think memang dalam masa beberapa tahun yang akan datang ni, kita akan nampak banyak perubahan di sana lah. So kudos to them. Okay, did you drive out of KK? Saya drive, saya habis saya punya kerja di Sabah hari Khamis. Hari Jumaat flight saya malam, jadi saya drive ke Kundasang. Sempat naik Kundasang bang. Sempat naik kejap sampai ke Kinabalu Park, pergi beli madu kelulut lah dekat pasar di Kundasang tu kan. Lepas tu patah balik. Kau nampak Din senyum je. Sebab kita orang tim Kareta tak main dah Kundasang ni. Kita orang pergi Maliau Basin, kita orang pergi Kalabakan. We travel the whole of Sabah. Korang cari story, aku cari idea. Tak ada idea. Dan memang betul, dalam KK dan dalam badan-badan besar dia okay, tapi not all big cities dia jalan yang cantik. Dan antara tempat paling teruk kita pergi, Din, Kalabakan kan. Kalabakan tu astagfirullahalazim. Yang tu memang teruk betul lah, kesian lah. Dan kita tak boleh nak cakap apa lah, sebab dia sebuah negara yang besar. So I agree with you, rasanya dalam jangka masa yang terdekat ni InsyaAllah akan ada pembangunan. Dan dia punya Pen Borneo punya highway pun Sarawak dah siap. Sabah yang sekarang ni kita tengah tunggu lah. Kan tinggal fasa Sabah je kan. Okay, that will be interesting to see, InsyaAllah. Tak lama lagi. Anyways, glad to have you back in the studio, Encik Rizal. Thank you, good to be back. Okay, macam biasa Bangau, kita recap minggu sudah. And it's been an interesting week. Kita mula dengan pembuat kereta nasional pertama, P1 Proton. Emas 7, emas 7 dah buka untuk tempahan bermula daripada RM120,000. Dua varian. Jarak maksimum dia tak silap saya untuk varian paling tinggi. Sekejap saya scroll. 430 km. This is not bad. Tapi we've seen the car. Kita dah tengok dah kereta ni awal, masa preview awal dia kan. Masa tu dah first time dia orang buka interior dia. Pada pandangan saya interior dia not bad lah. Cuma apa rasa Bangau dengan Proton Emas 7 ni? China punya EV semua sekarang ni dia either nak tiru Land Rover ataupun dia nak tiru Porsche. Itu dah memang obvious gila. Dalam memang dulu kita bising dalam dia berserabai. So dia buat sesimpel mungkin. And now they all look the same. Must be they all look the same dalam dia. Betul lah. Lebih kurang. I think dia dah sama case macam kereta Volkswagen Group lama tau. When you've been in one, you've been in all. Tetapi mereka yang tak faham tentang design, dia kata Tesla lagi kosong. Tesla punya kosong sedikit berbeza. Tesla punya kosong dia bermain banyak dengan material. Dengan tone warna. So bila duduk dalam, dia tak kosong bodoh. Dia kosong nampak macam ada style. Sebenarnya nak design benda yang simple lebih susah daripada nak design benda-benda yang berserabut yang banyak features. So bukan mudah. Even Volkswagen pun dia cuba nak simplify cabin dashboard untuk Golf, where the buttons dia letak tepi apa semua tu pun, at the end of the day dia terpaksa juga letak beberapa button. Ingat tak? But I think for Proton it is good, memang bagus, dia besar, size dia praktikal, dan harga dia memang seperti yang saya agak dia akan berlawan dengan BYD lah. So sekarang ni kita tengok, sebab dalam dunia sekarang ni masyarakat ataupun pengguna dia dah tak kisah pasal
being patriotic ke apa ke, sebab dia orang tahu cerita sebenar. So at the end of the day, kalau produk tu bagus, after sales bagus, dia orang akan beli. Betul. Tapi I have another concern dengan Proton Emas 7 ni. Berapa banyaklah sangat orang nak beli nanti bila dia dah lancar bulan 12 nanti? Sebenarnya kan, kenapa dia panggil 7? Dia 7 seater ke? Tak kan? Pelik juga Emas 7, Emas 7 sebab the Geely original is the Galaxy E5. 5. So 7 tu apa yang saya tak ingat lah. Allah, saya pun lupa. Tak Tak apa. apa, nanti kita Episod seterusnya kita akan selidik sikit and we'll get an answer. But for now, Mungkin sebab kereta EV semua kena number kot sekarang ni. Saya tengok tu trend dia. Tak juga, China yang sebenarnya suka nombor-nombor ni. kan? Kan? Kita apa? Kita selidik selidik lebih dan kita akan kembali pada soalan ni dalam episod akan datang. Tapi yang penting, Proton Emas 7, Proton Emas 7 dah buka untuk tempahan. 2 variant akan lancar secara rasmi bulan 12 nanti. Okey, teruskan. Moving on, lagi satu SUV mewah daripada China bakal lancar di Malaysia. Malah tempahan pun dah buka, and yang ini dia ada electrified twist, plug-in hybrid daripada Jayco J7 PHEV. Saya dah hantar writer saya seorang bernama Muklis, shout out. Saya hantar dia pergi China tak lama dahulu, beberapa minggu lepas, untuk pandu uji kereta ni. Dia buat range test. Memang sah, boleh jalan jauh dengan satu cas dan satu tangki minyak. Malah writer saya sendiri dapat chart lebih kurang 1,200 km plus. I drove very the interesting. XC60 T8 plug-in hybrid juga dalam Malaysia, lebih 1,000 km kak. Over 1,000 km. Plug-in hybrid normal lah 1,000 km. Tapi XC60 T8 yang Bangau pandu uji ni, it was a plug-in hybrid of a slightly different time kan, sebab bateri dia kecil, charging dia slow. The current one lah. Current XC60. Yeah. Okay. So yang Volvo tu dia boleh tak sampai 100 km lah, sebab like 85, 90 km per hour on electric alone. So benda yang ni Jayco ni berapa ni? 106 km menurut standard NEDC. Plug-in hybrid memang menarik apa semua, tetapi kalau kita tengok survey satu dunia kan, itulah kereta yang paling senang terbakar, paling banyak terbakar is plug-in hybrid, dan dia juga yang paling kompleks sekali. Yang service. paling kompleks untuk jaga, untuk servis, untuk rosak, reliability. So tak apalah, kita tengoklah nanti macam mana. Tapi it's interesting to see that plug-in hybrids dengan hybrids dah jadi satu benda yang agak normal untuk pembeli kereta sekarang, pilih-pilihan dia. Tengok report terbaru daripada Singapore. There's a newspaper report from Singapore Business Times dia kan. Dia kata Singapore sekarang ni mungkin lebih sesuai untuk plug-in hybrid. So tak apalah, kita tengok nanti macam mana lah. Okay, kita tengok macam mana. Okay, moving on. Ini exciting juga ni. Kawan-kawan kita kat MG Malaysia, SAIC Motor Malaysia dah buka tempahan untuk sports car mereka yang ramai nanti kan. MG Cyberster. Harga dia bermula daripada RM350,000. Okay, so not bad MG5 ni. 300 apa? RM350,000. RM350,000. Banyak kereta aku boleh dapat ni. Golf R Type Golf R FL5 Type R. Tambah sikit lagi dapat Porsche 718 bye. Tak apa, saya marhin. Porsche bye. Ya, Porsche best tu. Tapi saya lagi marhin. Saya for that price, saya lagi rela GR Corolla. But then again, EV ada peminat dia. So itulah. All the best to MG for their Cyberster. But I think yang lebih menarik ialah MG5 tu. Ada banyak borak-borak dia. In fact, Bangau ada buat video pasal tu kan. So let's address the elephant in the room. MG5. Yeah. So apa masalah dia sebenarnya MG5 ni? MG5 ni viral dapat 0 NCAP, Australian NCAP punya rating lah, kosong lah. So ada yang kata bila kita cerita pasal safety rating 5 bintang ni, orang akan terus teringat kepada ujian pelanggaran. Crash test. Now crash test ni sebenarnya dulu memang NCAP sampai sekarang buat lagi untuk double check homologation. Kereta ni NCAP ni tak wajib. Yang wajib ialah ujian-ujian homologasi. Yang tu wajib mengikut, macam Malaysia kita ikut UNECE regulation. So memang kena buat crash test. Cuma dia tak diwar-warkan lah. Kereta tu dah lepas crash test, dah tunjuk bukti, only then kerajaan akan benarkan untuk didaftarkan. So ini terpakai untuk semua negara-negara. Tak ada lagi negara yang kalau tak lepas ujian homologasi dibenarkan dijual lah. Dulu ada, sekarang dah tak ada dah. So ujian pelanggaran ni basically semua orang dah boleh lepas. NCAP sendiri cakap
letaklah apa kereta pun, car companies boleh design kereta yang boleh lulus ujian pelanggaran diorang. So diorang rasa macam no point lah. So dia nak up the game. So dia sekarang ni penarafan bintang akan diberikan berdasarkan aksesori keselamatan. So MG5 tu ialah satu benda yang sangat unik. Saya tak faham kenapa MG boleh hantar kereta ke pasaran semoden Australia tanpa pre-tensioner dengan load limiter untuk tali pinggang. Dia punya tali pinggang bodoh je. Jadi main tarik je. Main tarik je kan. Load limiter tak ada, pre-tensioner pun tak ada. So ni benda yang wajib. So untuk NCAP dia dah terang-terang cakap, if you do not have these two, straight away kosong. So itulah dia. Lepas tu yang bestnya, the reason kenapa aku keluarkan video nak terangkan ialah kita dah dengar suara-suara sumbang. Semua cakap Malaysian Australian NCAP dah kosong. Malaysian NCAP ni macam mana? Ada yang cakap boleh under table lah apalah. Kita pun dengar astagfirullahalazim. Orang Malaysia paling kuat kutuk negara dia sendiri lah. Tapi kita tak boleh nak marah. Banyak benda-benda yang terjadi. Tetapi untuk ASEAN NCAP, di mana Malaysia menjadi paksi dia sebenarnya dia boleh ambil je kereta tu. Dia boleh beli. Dia kena beli Dia kena beli kereta tu secara senyap-senyap. Sebab kalau dia announce dia nak beli, orang akan rig, orang akan buat sesuatu pada kereta tu. Kan? So dia kena beli senyap-senyap, dia kena menyamar. Ataupun syarikat kereta boleh sponsor. How to sponsor? Let's say cost dia ialah dalam 700,000. So the car company akan bagi 700,000. ASEAN NCAP akan pilih kereta ikut suka hati dia. Dia akan pilih secara rawak random body number tu, chassis number tu, bawa keluar 2 atau 3 unit dan crash. So I think MG Malaysia dia tak boleh main cakap saja, dia kena tunjukkan. Betul. Saya setuju. So pasal bab zero star ni, ramai akan bising. So there's no two ways about it. Kereta tu kena diuji. Betul. Bagus juga ia membuktikan bahawa NCAP punya testing ni cukup penting dan ramai orang beli kereta dia nak tengok juga NCAP punya testing. Sampai hari ni saya tak tahu, kalau Bang tak cakap tadi, saya tak tahu ASEAN NCAP berpaksi dekat Malaysia. ASEAN NCAP memang Malaysia. Kita yang start buat. Kita yang ni. Dan kita ada crash test lab dekat Melaka. Tetapi NCAP satu dunia ni dia boleh gunakan lab-lab yang lain. Contohnya kalau Australia dah buat, ASEAN NCAP boleh gunakan result yang sama. Sebab crash test sama. Crash test punya kiraan, ukuran apa semua tu cara sama. Tak ada beza. Yang berbeza ialah macam ASEAN NCAP, kita lebih kepada motosikal ada banyak atas jalan raya. So kita kena ada, selain daripada pre-tensioner dengan apa semua tu, sebab orang kita jarang nak pakai seatbelt, kita juga kena ada blind spot indicator. Blind spot monitor atau macam Honda pakai lane watch. So benda-benda berguna ni. So sekarang more towards, dia more SQ to test dan uji ADAS lah. ADAS. So Malaysia, ASEAN NCAP dia nak kenderaan di dalam ASEAN lebih banyak kelengkapan keselamatan yang moden macam tu. Baru dapat. Dan dia test varian paling murah sekali. Bukan yang atas-atas. Kalau tidak, semua car company akan load everything kat varian yang paling mahal, yang bawah-bawah tu kosong. ASEAN NCAP kata tak. Kita test yang paling marhain sekali. Inilah sebabnya kenapa ASEAN lama ada 3 bintang at least kan. Tak silap saya. Tak apa. Nanti kita akan jemput ASEAN NCAP sendiri datang. Sebab sifu-sifu dia office kat Kajang je. Tapi kalau kau nak tengok dia punya facility dalam Kareta TV YouTube, kita orang dah pernah buat video dah dekat situ, ujian pelanggaran untuk ASEAN NCAP. So I think tak ramai media pernah pergi kat sana pun lah. Saya pun tak pernah pergi. I think we should go. We should. Okay, alright, shall we? So sebanyak itulah happening minggu sudah. Macam biasa, untuk lebih info lanjut pasal produk-produk baru dilancar ini, silalah layari kareta.my dan caricars.com/news. Mango, minggu ni saya excited sebab ada sebab. MotoGP kat Malaysia this weekend. Woohoo! Oh ya, MotoGP. Tak sabar saya nak tengok. Tapi tahun ni saya duduk rumah lah tengok. Cukup lah dah bertahun-tahun kerja kat event MotoGP ni. Saya siap kerja dengan racing team lagi dulu. Cukup lah. Saya nak duduk rumah tengok, relax lah. Untuk anda di luar sana, kalau tak pernah pergi tengok MotoGP, pergilah tengok. Suasana dia berbeza daripada dalam TV. At least sekali semua hidup pergi. Untuk geng-geng motor, pergilah. InsyaAllah motor anda akan dijaga baik. Tak ada dah kes-kes curi aksesori tu lah. InsyaAllah. Dan selalunya kita ada sale
Yang menarik lah. Yes. Carnival lah untuk barang-barang motor kat sana kan. Yes, Bazar MotoGP kat Malaysia tu, banyak barang boleh score. Diskaun banyak kat situ tu. And semua kebanyakan yang datang tu adalah distributor dan brand owners mereka sendiri. Benar. Yang bawa produk. So this is the best time to shop for gear. Dan jangan risau tentang barang fake. Barang fake susah nak jual time tu. Sebab owner barang tu ada kat situ. Dulu ada kes dah. KPDN kena turun dan tangkap mereka yang jual barang-barang fake. Betul. So siapa yang belum pernah pergi, silalah pergi sebab tiket marahan masih ada lagi. Siapa yang dah beli tiket tu, ride safe and enjoy the show. This is going to be a very good race. I think saya rasa the World Championship will be decided here, insyaAllah. So let's see how that goes. We might talk about it in the next episode. Tapi buat masa sekarang, sebanyak ni lah kita boleh recap dengan minggu sudah. And sebelum kita rehat, Bangau, kita ada tetamu lagi satu. Kita ada tetamu istimewa. Pakar tentang pembinaan dan keselamatan lebuh raya. Dan kita akan bersama dengan beliau. Seorang engineer, memang pakar. Dan kita akan naikkan isu-isu semasa tentang lebuh raya Malaysia. Okay, interesting. Okay, jom kita rehat sebentar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih masih sudi menonton dan mendengar podcast Tekan Habis minggu ini bersama saya Tariq Azmi dan Hazri Samsuri aka Bangau. Bangau, macam kita bincang sebelum rehat tadi, kita ada tetamu khas lagi seorang untuk minggu ni. Oh, kita ada seorang pakar. Pak. Memang yang ini bukan senang nak dapat ini. Saya tengok kat business card dia ni pun dah tahu pakar. Datuk Engineer Dr. Muhammad Zarul Azam bin Muhammad Yusof, Business Development Director IJM Corporation Berhad. Datuk Zarul, terima kasih sudi menyumbangkan masa untuk datang berborak bersama saya dengan Hazri. No problem, anytime. Okay, so sebelum kita mengupas sikit pasal Datuk punya tugasan dekat IJM Land ni, jom kita bincang sikit Datuk Zarul ni punya background sikit. So by trade, you are an engineer, seorang jurutera kan? Jurutera awam, civil engineer. Civil engineer, so Yep. tapi engineer lah, sama geng dengan producer kita Rizal lah kan? Memang ramai TV engineer. Tapi dekat mana you study dulu? Kat Birmingham, UK? Birmingham, basically I did my PhD di Birmingham. Tapi before that, I started dekat doing my first degree or your bachelor degree in engineering dekat Universiti Putra Malaysia. Oh, UPM. Sedang for 4 years since from 2000 until 2004. Then lepas tu macam mana kan, because masa habis je degree tu, I was thinking that okay lah, that's it, my formal education years kan. So I ingat tak ada lah kan. Tapi after 5 years rasa boring, need for more, you need to further something that to Masters reignite something. I buat masters di Universiti Utara Malaysia, UUM. tapi campus KL. Tapi something yang lain sikit daripada engineering, which is I buat masters of business administration. Datuk, you start dengan LLM. Yep, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. betul. The mother of all highways ni. Office pun dekat dengan kita je tu. Dan you are also involved in several large scale highway privatizations. So highway mana yang you pernah terbabit sekarang ni? Okay. Dan yang mana you dah kerja ni? Okay, alright. Daripada tahun 2004 bila saya join LLM, 2004 saya grad. Saya join LLM in January 2005. So join tu after almost a year lah, 8 bulan macam tu dalam industri after graduation. So antara highway yang saya terlibat, masa mula-mula saya join, I'm more in operation and maintenance. Okay. Di lembaga lebuh raya pada masa tu dan juga sekarang lah sebenarnya. Tugas utama ialah merancang, membina dan menyelia lebuh raya bertol di Malaysia. So itulah fungsi utama lembaga lebuh raya. So bila saya diterima masuk sebagai salah seorang kaki tangan di lembaga lebuh raya, masa tu jurutera awam lah kan, saya diberi tugas untuk mengawaslia operasi dan penyelenggaraan. Okay. Kan? So banyaklah sebab saya ditempatkan di pejabat wilayah tengah lembaga lebuh raya Malaysia di Kajang, Central Region. Central Region Office. So masa tu di bawah Central Region Office ni kita ada almost like
boleh saya kata hampir 2/3 daripada lebuh raya di Malaysia ni di bawah Central Region. So, wilayah yang besar terutama sekali di Kuala Lumpur, Lembah Kelang. So kita jaga maintenance, operasi dan juga penyelenggaraan lebuh raya. So masa tu antara highway yang saya terlibat ialah lebuh raya MPE, New Pantai Expressway, Kesas, LDP dan juga Plus, beberapa section. Sebab Plus ni besar. Dia ada few section. And then you pernah join, according to this 2016 you join Ecovest, Berhad? Oh ya. Itu syarikat pertama yang saya join sebenarnya. Selepas LM. Selepas LM saya berhenti LM masa tu tahun 2013 because I want to further my study. So I went to UK. So balik join Ecovest. Balik immediately saya join Ecovest. Tak sempat rehat 5 hari masa sebelum balik lagi Ecovest dah give me offer letter. Alhamdulillah. So 5 hari sekejap berehat dan terus join Ecovest after 3 years. Kata macam sabbatical leave lah masa tu. So you buat Duke Phase 2 dengan Setiawangsa Pantai Expressway. Masa tu yes, Duke Phase 2 masa saya join sedang dalam proses pembinaan. I see. Dan SPE ataupun Duke Phase 3 masa tu, sebelum dikenali sebagai SPE, Setiawangsa Pantai Expressway, dalam proses kita kata rundingan antara pihak konsesi dan juga kerajaan, which now alhamdulillah SPE pun dah kita tengok last year fully completed and dah dibuka sepenuhnya. Saya kerap pakai SPE ni. In fact, I think a lot of the highways you worked on, saya dengan Hazel memang kerap pakai dah setiap hari. Alhamdulillah. Ada sikit lah kot kalau ada nak dapat pahala tu kan. Tapi saya kenal Datuk daripada Prolintas Highway Suka. Betul. In fact dia bawa saya berjalan ke Suka sebelum Suka tu siap naik 4-wheel kan, kita naik. Betul. Dan dia tunjukkan tempat spot-spot di mana ada pandangan panoramik yang cantik. Betul, saya setuju. Highway tu memang I was taken back with that. I was like, ya Allah, cantiknya highway ni. So okay lah. So memang you dah banyak highway tu. And then you also went to Sarawak for a while, right? Dengan yes, after Suka almost completed in 2022, sometime in April. Got a chance, offered to join one of I think the biggest conglomerate in Sarawak, Cahaya Mata Sarawak masa tu. Almost similar ni tapi different area sikit lah kan, because all this while I've been in highway industry. Cahaya Mata ni dibuat jalan raya biasa? Cahaya Mata, di Cahaya Mata Sarawak basically dianya adalah satu konglomerat yang besar jugalah. Seperti mana IJM sekarang ni kan, dia ada few division. So saya dipertanggungjawabkan untuk menjaga atau menyelia road maintenance division. So kami masa tu menyelia dan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan untuk separuh daripada jalan-jalan JKR di bawah pemantauan JKR di Sarawak. Federal roads kat situ lah. Not federal, state road di Sarawak kita ada lebih kurang 6,300 km. So separuh daripada tu di bawah seliaan Cahaya Mata CMS Road lah, dikenali. But now you're back here dekat Semenanjung. Alhamdulillah, after 2 years there with good good experience, good knowledge that we have gained or I've gained there. April this year I came back to Semenanjung for so good. So sekarang ni highway yang bawah you IJM punya ni apa dia? Di IJM ni macam saya kata tadi, role saya ada dua kat sini. Satu di kumpulan, di group, as a business development director. Bawah IJM ni kita ada IJM construction, kita ada IJM land, kita ada IJM infra division dan juga industri. So untuk kesemua ni saya mengkoordinasi lah dari segi business development dan sebagainya, because masing-masing setiap division ada dia punya business development team sendiri, tapi kita mengkoordinasi dan juga memastikan sinergi antara division. Dan pada masa sama disebabkan tak boleh lari after 20 over years dalam industri highway, saya juga diminta untuk melihat macam mana untuk kita menambah baik dan juga mengembangkan lagi dari segi kita punya highway services
Dan sebab buat masa sekarang, macam saya mention, kita ada 3 ataupun 4 lebuh raya yang mana sedang kita di bawah seliaan dan juga kita punya pemantauan, iaitu lebuh raya Best Raya, MPE, New Pantai Expressway, dan juga lekas Kajang, lebuh raya Kajang Seremban. Dan yang sekarang ni sebahagian kita telah buka ialah WCE. I think Cik Azri of course sangat mengenali lah WCE ni. Klien Klien So betul lah. WCE. So itulah 4 highway yang kita ada dalam list kita sekarang. Ni memang menarik ni. Orang yang memang betul, orang yang betul lah kita panggil ni. Sebab betul memang lah, ada soalan-soalan dia ni. Okay, now antara benda-benda yang kita orang sebagai media bawa naik selalu ialah keselamatan jalan raya lah. Dan kami memang sangat aktif dalam benda ni dan kami sangat vokal lah. I do not know about other media, tapi kami memang very vocal. I personally on my own platform, dalam laman X saya, Twitter, apa semua, memang saya selalu. Sebab saya banyak travel. Saya bukannya travel untuk media, tapi untuk kerja-kerja lain. So highway tu dah macam second home. You name it, any highway memang insyaAllah dah pernah lalu dan selalu lalu. Dan banyak kali saya tengok sendiri depan mata saya benda-benda yang berlaku dan Alhamdulillah saya tak pernah lagi terbabit dengan serius. Nyaris tu 2-3 kali jugalah. So benda-benda yang memang ni lah. So highway ni contohnya macam kenderaan, we have homologation, which means that kereta tu dah kena selamat, dah betul-betul selamat, baru boleh dijual, baru boleh didaftarkan atas jalan raya. Highway ni mesti ada standard keselamatan dia. So dalam Malaysia ni Datuk, highway kita ni ikut standard keselamatan apa? Okay. Oh, ini soalan agak ni. I think sebelum saya menjawab secara detail soalan tu, let me bring your kata apa tu, perspective into something yang mungkin ramai orang lupa atau tak nampak. Highway di Malaysia ni, kalau kita ikut kita back in 1980s, 1980 lah. Sejarah Lembaga Lebuh Raya bermula pada tahun 1980. Lebuh Raya Utara Selatan yang mana yang kita duduk lalu sekarang ni, basically mula dibina pada tahun 1980 oleh pihak kerajaan sendiri. Betul. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab PLAS, syarikat PLAS hanya ditubuhkan pada tahun 1987-88. Perswastaan lebuh raya hanya bermula pada masa tu. Betul. Dalam tempoh hampir 7-8 tahun tu, ataupun mungkin hampir 10 tahun, pembinaan lebuh raya di Malaysia dilaksanakan sendiri oleh pihak Lembaga Lebuh Raya. Dibina dan juga diselenggara sendiri oleh pihak LLM. Pihak kerajaan lah sedang cerita, sebelum dasar penswastaan dimulakan pada tahun 87-88. Dari segi standard, dari segi standard masa tu kita berkiblatkan lah, saya panggil berkiblatkan of course lah UK nombor 1 dan US nombor 2. Our benchmark kita tinggi. Kita tak pandang macam kita tengok Asia-Asia. Sorry lah kalau tersebut nama tapi third world country lah secara umumnya. Kita pandang pada negara yang dah capai tahap kata develop, maju lah masa tu. So dari segi standard, I can assure you apa yang kita ada. In fact, our first standard yang kita pakai di untuk lebuh raya dibangunkan bersama dengan salah satu syarikat ataupun konsultan jurutera perunding terkemuka daripada England. Maknanya dibangunkan bersama oleh pihak LLM bersama dengan one of our local consultant pada masa itu, bersama dengan pihak international consultant untuk satu standard bagi kita. Sebab of course mana-mana pun I think benda yang sama untuk industri otomotif apa semua, kita akan pakai standard yang telah diterima daripada luar dan diadaptasi adopt daripada international standard untuk kita suit dengan our local Malaysian standard. Lepas tu kita ada macam kalau di UK kita ada BS, British Standard. Di Malaysia kita ada MS. Sebenarnya benda yang hampir sama, tapi standard dia tu kita orang kata cuba untuk localize kan dengan apa kita punya standard. Tapi the standard is there. That's why bila cuba kalau kita bertanya pada orang-orang luar, kita sendiri mungkin kita tak rasa sebab kita dah orang kata kalis, dah orang Kelantan kata dah ralik
Dah galik. Kampung mana? Kampung mana? Oh, saya asal Besut, Terengganu. Besut. Tapi kita selalu riba kan. Terlantan. Terlantan kan. Ruslan Proton ni. So betul. So Orang Besut. sebab kita dah terbiasa dengan benda tu kan. So kita dah terbiasa galik dengan benda tu. So bila kita tak perasan, saya sendiri pun until I went to the UK, kat sana bila saya buat orang kata, kita berdiskusi, kita saya discuss dengan my supervisor apa semua. He shared his experience, orang kata datang Malaysia, melalui jalan-jalan di Malaysia, especially lebuh raya lah, dia kata kan. And dia kata standard lebuh raya di Malaysia adalah hampir or maybe better than apa yang ada di even di UK, dia kata. Kan? Or certain country lain. Point tu agak, that statement mungkin agak ni jugalah kan. I have to agree sebab it come from him. Seorang pakar lebuh raya atau jalan raya, yang mana yang dia punya bidang ialah road maintenance kan. Tapi saya pun, are you sure? Yes, because I've been to Malaysia couple of times, dia kata. And if you compare your highway to our highway or to any other country in Europe or certain European country, I can say that you are there, dia kata. So Datuk, sekarang ni Datuk, kita cerita pasal highway. No doubt, memang saya sokong highway kita memang ikut standard orang putih. Okay, kerja media memang kita orang banyak berjalan kat luar, memang kita nampak, cuma setting tu berbeza lah. Setting dia orang kat tempat lapang, so highway dia nampak cantik, and then dia orang punya cuaca lain, tak ada lumut, tak ada pokok apa semua, lain. Tapi quality highway tu, some of the highways pun bukannya rata sangat pun, terutama yang guna konkrit tu pun bising juga. Betul. Tetapi ini yang saya hadapi sendiri, saya nampak at least 2 kali saya nampak lori daripada laluan bertentangan masuk lane. Dan kami kalau dekat media ni memang cerita-cerita tu cerita sensasi. Ya, kalau kata Myros jarang berlaku, tetapi bila dia berlaku, kemalangan macam ni lah bila dia berlaku dia jadi cerita sensasi sebab dia macam dalam Hollywood. Tapi kita bercerita tentang nyawa manusia. So kenapa lori boleh melompat masuk ke lane sebelah? You have a technical term for this. What do you call it? Crossbound. Yeah. So Datuk, can you share a bit? Guardrail tu, betul ke guardrail tu? Actually, before we go into that, saya nak add, I ran a news report about this. So memang dah captured on dashcam, documented phenomena ni. So our AMCO barriers ni, what's the story? Are they up to standard ke tak? Okay, alright. Macam saya kata tadi, basically our highway ni kita design daripada certain stretch daripada tahun 80-an. Okay. Ada certain standard of our guardrail yang masih lagi belum di-upgrade, which need to be upgraded, which I believe pada masa sekarang pihak yang terbabit sedang dalam proses untuk upgrade. Itu kita tama. Maknanya LLM dah nampak dah benda ni. Dah. Kita pakai grade apa masa tu? Apa grade railway lah, guardrail AMCO median ni? Guardrail basically kita ada follow certain TL2, TL3, TL4 and TL5 kan. Paling tinggi TL5 lah. TL5 buat masa sekarang. In fact saya rasa ada juga yang TL6. Tapi sekarang ni kita saya difahamkan oleh pihak ni they are going towards sama ada at least TL3. 4 and 5 is the ni. Because normally untuk TL4 dan juga 5 ni melibatkan concrete NJV. Yang kita tengok konkret. Sebab tu sekarang ni kalau saudara perasan di kebanyakan certain lebuh raya kita dah start upgrade daripada normal barrier which kita panggil sebagai semi rigid kepada rigid, which is concrete. So which is lebih selamat lah. Lebih selamat. Tapi ini kita kena upgrade ni sebabnya apa? Adakah lori-lori makin laju, makin besar ke macam mana tu? Takkan kita nak blame pada highway saja kan? Itu antara salah satu faktor lah. Salah satu faktor ialah macam kita discuss dari segi size lori yang terlibat. Kalau kita tengok dulu masa tahun 80-an 90-an size lebih kata kecil berbanding dengan apa yang kita ada sekarang. Itu pertama. Yang kedua dari segi kecanggihan teknologi menyebabkan speed semakin laju. Walaupun sebenarnya kita ada speed limit, tapi walaupun kita nak semua follow speed limit kata 80, tapi kita bila I think study shown
berapa persen je yang follow 80 km sejam atau 90 km sejam, or at least 110 maksimum di lebuh raya. Okay. So Datuk cakap benda ni memang tengah upgrade. So the highways are upgrading the safety standards. Yes. Betul? Yes. Now semua ini akan membabitkan kos. Dan okay, yang ni satu benda yang kalau saya sebut memang orang akan kecam lah. Kita tahu harga tol tak naik-naik pun. Dah lama tak naik. Okay. Kos operasi highway semakin meningkat. Dan sekarang sebab gaji pun nak naik kan. So now you have to add all these additional cost untuk naikkan lagi equipment. So siapa yang bagi duit untuk naikkan benda-benda ni? Does it come from the concessionaire sendiri, daripada syarikat highway tu sendiri, ataupun kerajaan bagi duit ke macam mana tu? Untuk lebuh raya tak ada masalah. Sebab bagi lebuh raya, memang kos-kos ni dah diambil kira dalam kadar tol yang dikenakan. Collection toll. That's why kalau kita tengok standard keselamatan di lebuh raya, maaf cakap, jauh lebih baik daripada jalan raya biasa. That's why kalau kita tengok kadar kemalangan di lebuh raya ada jauh lebih rendah berbanding dengan kadar kemalangan dan kematian di jalan-jalan raya biasa. So maknanya harga tol tu walaupun dah lama tak naik, tetapi masih boleh mampu untuk naikkan pada ni lah. Saya percaya pun yes. That's the keyword. Dia percaya boleh. Okay. Alright. Sebab kalau kita bercerita pasal Plus, I have to be fair to Plus lah. Dia ada lebih daripada 1,000 km. Hampir sih. Dan highway dia lah antara highway tertua lah. So yelah, sebab Plus ni walau macam mana pun I still have to my hats off to them lah. Saya memang respect dia orang lah. Sebab kalau surau dia antara yang paling bersih. Walaupun ramai orang, dan dia punya tandas, dia punya fasiliti prasarana dia tu, dan dia kalau saya call, saya mengadu pasal tempat ni kotor, dia akan terus bersihkan. They are very professional dengan apa yang dia orang ada. Kalau kita tengok, saya mencelah sikit. Kalau kita tengok, that is the standard for any highways yang di bawah senggaraan atau penyeliaan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Sebab kita ada certain di Lembaga Lebuh Raya memang ada certain kriteria dan juga standard. Saya tak nak sebut secara detail di sini lah. Tapi ada standard yang perlu dipastikan ataupun dilaksanakan oleh pihak konsesi seperti kami dan juga lain-lain konsesi. And so that's why saya mention tadi dari segi standard kerja, kita dah ada garis panduan ataupun guideline. Dari segi kos, berapa banyak dan sebagainya tu memang dah diambil kira dalam bila kita tetapkan kadar harga tu. Dari segi penambahan dan sebagainya tu, itu yang kita kata setiap konsesi ada masing-masing punya ni. So agak-agak bila kita boleh nampak highway-highway kita dengan guardrail yang lebih selamat ni? Dalam berapa tahun lagi ni? Saya tak berani nak katakan berapa tahun. Tapi kalau kita tengok pada sekarang, pelaksanaan highway-highway baru sekarang ni memang dah dipastikan untuk follow the current standard ataupun guideline. And that's why certain guideline yang kita ada ataupun pembinaan highway baru sekarang ni dah ke arah tu. Datuk, saya ada satu soalan teknikal sikit. Kalau kita bandingkan dengan kereta, bila kita upgrade the standard of safety untuk kereta, contohnya macam ISOFIX. Let's say ISOFIX dibawa masuk pada tahun 2010 lah contoh ya. Mana-mana kereta yang dibeli yang sebelum 2010 tidak perlu menggunakan standard tersebut. Untuk highway macam mana dia tentukan bila let's say lah guardrail tu dibuat pada tahun 80. Adakah dia perlu ikut standard baru bila standard baru diperkenalkan? Soalan yang bagus. Sama je. Sama je sebab untuk macam saya mention earlier, untuk highway yang baru bila keluar standard baru kita kena follow yang baru. Okay. Untuk yang lama, that's why kita ada saya sebutlah Plus tapi saya percaya Plus dan saya tahu Plus ada dia punya program untuk menaik taraf. Okay. Certain kata apa bahagian di lebuh raya untuk mematuhi apa yang ada sekarang ni, standard sekarang. And kalau tengok, for example, even ini kita bercerita pasal lebuh raya saja. Kalau kita tengok di lebuh raya Persekutuan sekarang ni, kerja-kerja menaik taraf TL3 ataupun median guardrail daripada normal atau semi rigid TL3 kepada rigid TL4 dan juga TL5 sedang berlaku. Kalau tengok di bahagian berhampiran dengan Petaling Jaya dan sebagainya, kerja-kerja menaik taraf daripada guardrail kepada median NJB sedang dilaksanakan. Sebagainya telah siap. Sebab tu malam-malam dekat Federal selalu jam
Itu Allah lah. Saya jangan keluar malam kat situ. Itulah malam-malam nak travel dekat Federal Highway sekarang memang akan jumpa jam kat tempat yang pelik-pelik daripada waktu yang boleh menggunakan lebuh raya sebagai alternatif. NPE, best raya dan sebagainya. Okay, so ada alternatif. So sekarang daripada semi-rigid yang besi tu kepada yang konkret lah. Yes. Tu yang rigid lah. Itu contoh lah kan. Tapi of course yang macam kita tengok di Federal Highway tu mengguna pakai peruntukan daripada pihak kerajaan. Terus lah kan. Pihak kerajaan. Yep. Alhamdulillah. Good lah. So satu lagi, since you did your PhD in safety tu kan, ini daripada bikers. Okay. Geng-geng motosikal selalu nampak video-video klip di mana diorang kata lah dekat overseas ada guardrail yang selamat, yang ada macam roller, yang lebih selamat kepada penunggang-penunggang motosikal, di mana kita pakai yang rigid, yang semi rigid, yang besi, ataupun yang kabel-kabel yang diorang kata tak selamat untuk mereka. Diorang ni jarang keluar negara kot, sebab saya rasa jarang sungguh nampak yang betul-betul roller tu kan. Tapi what do you think? Kenapa banyak negara tak pakai dan kenapa Malaysia tak pakai? Padahal kita banyak penunggang motosikal yang tahap kelajuan dia macam kelajuan cahaya kat atas sekarang. Okay, kalau tengok kita pun ada pakai macam roller guardrail tu kan. Karak dia tu. Karak ada, menora ada, and di Federal Highway dekat turn bawah daripada Jalan Subang Airport pun ada, antara yang terawal. Tapi itu memang untuk motor ke atau apa sebenarnya? Actually not necessary motor saja, untuk kenderaan berat sekalipun. Memang kalau kita tengok dari segi satu sudut baik, ada juga, tapi ada juga yang kata kurang bagus dia kan, which saya tak nak elaborate secara detail kat sini lah. Tapi memang benda tu ada diguna pakai di Malaysia. Menjawab soalan saudara Adri. Apa yang tak bagusnya? Dari segi maintenance lah. Maintenance. Kita kena jujur. Sebab kalau maintenance terlampau mahal, lagi tak ada siapa jaga, tak guna juga. Betul. So, maintenance lah. Benda tu memang sesuai untuk cuaca kita ke macam mana? Cuaca satu hal mungkin dari segi ni, tapi kita tak boleh nak ni lah, sebab kita kena suit dengan keadaan kita. Kita tahu dah negara kita hujan panas setiap tahun. So maknanya material dia tu? Material mungkin macam saya kata lah, kita boleh suitkan balik material dan sebagainya dengan apa yang kita alami di Malaysia. Sebab di luar sana, contoh macam di European dan juga di Jepun dan sebagainya, yang mana yang menggunakan pakai benda ni, dia ada 4 musim lagi orang kata teruk daripada kita kan, kalau nak kira. Tapi kita boleh suit dengan apa yang kita ada. Tapi dari segi yang saya lihat kat sini lebih kepada maintenance kan, menggunakan pakai benda tu. Tapi untuk certain area, macam kalau kita tengok di highway, kita pakai untuk kawasan-kawasan yang memang berisiko. Berisiko tinggi, seperti Menora Tunnel, seperti MTD, KL Karak kan, dan sebagainya. Ada. Datuk cerita pasal Menora ni kan. Antara satu lagi komplain rider lah dengan kereta lah kan, rider motor lah kan. Dia kata kalau turun terowong daripada KL, daripada selatan turun ke utara, dia punya speed breaker tu, apa you panggil tu, yang cat timbul-timbul tu, dekat corner tu. Dia orang kata namakan speed breaker. Terlampau tinggi dan tak stabilkan kenderaan. Dan saya selalu jawab balik, you just go slower lah. Tapi diorang takkan terima lah benda tu. Adakah benda tu patut dibuat dekat Selekor ataupun sebelum Selekor ke macam mana? I think kita dah pernah berborak dengan pasal benda ni. Speed breaker ni, saya as a motorcyclist, sebagai penunggang motor saya sendiri, saya setuju. Kadang-kadang speed breaker yang dekat corner ni, siapa lah punya pemikiran letak dekat corner dengan speed breaker tinggi macam ni, macam tak masuk akal kadang-kadang. Rumble strip lah kita panggil. Rumble strip, lagi satu nama dia. So macam in the corner, bila bawa motor memang okay, this is dodgy. But yeah, it's a good question. Speed breakers and rumble strips, should they be in the corner, before the corner? Okay, kalau ikut certain specification untuk penyediaan ni, sebab kita ni di Malaysia ni kita ada JK arahan teknik, rim, guideline dan specification menyatakan orang kata secara detail kat mana, berapa banyak, berapa panjang, semua sebagainya. Dan normal practice memang kalau ikut road safety auditors dan juga advice sebagainya, perlu ada sebelum before. Tapi ini of course saya sendiri pun kena updatekan benda ni dengan apa yang orang kata specification sekarang. Mungkin benda sebab dulu kenapa kita kata kena sebelum, sebab material yang digunakan agak licin. Especially berbahaya kepada motosikal kan, dulu.
Kan? Tapi sekarang mungkin dengan teknologi, kecanggihan teknologi yang ada sekarang, material yang diguna pakai walaupun nampak macam ni, licin dan sebagainya, tapi it grip, kan? Dia tak menyebabkan orang kata bahaya kepada penunggang dan juga pengguna motosikal. Itu mungkin kena update. Tapi dari segi ni, saya agree kalau saya sendiri sebagai orang kata RSA dan sebagainya, Road Safety Auditor, saya berpandangan perlu diadakan sebelum, sebab dia ialah untuk memperlahankan dan memberi kesedaran kepada pengguna bahawa look, depan tu ada corner, kan? Sebagai satu alat warning lah. Warning. Alat, early warning. Early warning kepada amaran pengguna. awal. Yes. Datuk, nak tanya pendapat saya tak? Boleh? Sebelum, kat corner tu memang jangan, sebab bila tayar tu ternaik, kita akan rasa sensasi motor tu dah hilang front grip. Goyang. Goyang. Letak kamera. Letak kamera. Letak AES. Settle. Serius, settle benda tu. Saya rasa tak lama lagi makin banyak AES. Kita tunggu je. InsyaAllah. Saya sebenarnya tak kisah pasal kamera AES ni. Letaklah banyak mana pun. Cuma kita nak tengok kadar kemalangan di situ menurun. Dan kadar kemalangan tu, the report must be made public. Yang tu kita nak tengok lah. Nak tengok. Dan tempat-tempat yang mana macam tolong menora, kalau letak, tak ada siapa yang akan marah. Sebab dah berapa kali jadi kat situ kan. Tak silap saya, di Terowong Menora untuk kamera awas. Sekarang ni panggil awas. Ada awas. AES lama kan. So awas dah ada. Dia jauh sikit ke depan tu. Depan kan. Mungkin lepas ni ada lah tu. Dia pasang lagi. Tapi median kat situ dia dah pakai yang rigid lah. Dia pakai simen Dia lah. pakai konkrit. Dia pakai konkrit. Tapi Datuk, kalau kita tengah nak naik, jam kan, naik tu jam kan. Kita tengok lori daripada seberang tu lalu kat corner tu kan. Allahu Akbar, kecutnya. That's right. Betul. Saya pun sama. Right? Tapi that's why mungkin saudara Ezri, saudara Taurik perasan kita ada nanti akan ada satu alternatif baru yang pihak kerajaan akan sediakan kepada So LLM dengar keluhan-keluhan kita ni. Of course. Seperti mana PF selalu kata, rakyat kerajaan mendengar denyut nadi rakyat. Okay. Sebelum kita sambung, jom kita rehat sebentar. Okay. Alright. Okey, kita kembali semula dengan Datuk Dr. Zarul Azam Yusof. Datuk Engineer, Doktor. Datuk Engineer. Dia baru dapat Datuk Ship tu. Tahniah Datuk. Thank you. Okey, now Datuk, kita sekarang cerita, tadi kita cerita pasal guardrail. Okey, TL5 tu kan, apa semua tu lah. So memang tengah upgrade apa semua tu lah So insyaAllah we can see that in the near future lah. Okay, Alhamdulillah. Ada satu lagi, kalau kita cerita pasal Plus Highway ni, sebab Plus je yang orang tahu buat benda ni. Yang lain mungkin buat tapi orang tak tahu. Smart Lane. Konsep Smart Lane ni memang pada pendapat saya sendiri memang best lah. Sebab bila dah jam, emergency lane tu kita boleh pakai. Cuma dia bukannya semua highway, bukan semua tempat boleh pakai. Dan ada tempat-tempat tu dia ada lampu hijau, ada papan tanda hijau, maknanya Smart Lane kita boleh guna. Kalau tak nyala, tak boleh pakai. Bila dah banyak kereta, mana kita nampak signboard kat tepi tu kan? Dan bila ada simpang macam exit keluar, diorang akan cantas balik ke tengah, dah jadi jam dekat situ lah pula. So can you comment a bit about Smart Lane ni? Sebab saya tahu cara tu memang dipakai kat negara lain juga. So macam mana tu Datuk? Okay, alright. Smart Lane ni kalau kita tengok, kita guna pakai ataupun pihak lembaga lebuh raya lah bila dia come up with this idea, mengguna pakai konsep seperti mana Smart Motorway di United Kingdom. It started Smart Motorway bermula pada lebih kurang tahun 2013 when I was there. I buat PhD sana. Dia orang start dengan ni. Tapi masa tu hybrid. Tengok hybrid ni maknanya macam yang kita buat sekarang ni lah, on and off. Pada waktu puncak kan, mengguna pakai emergency lane yang ada untuk menambahkan kapasiti, memberi ruang untuk penambahan kapasiti jalan bagi mengurangkan kesesakan. Sebab daripada 3 ataupun 2 lorong kita tambah jadi kepada 3 atau 4 lorong dengan penggunaan emergency lane. Dulu orang tak berani nak pakai emergency lane sebabkan oleh ada kata kena samai. Kalau you tengok dulu, kalau ingat dulu ada satu signboard tepi lebuh raya, especially di Plus penggunaan menggunakan smart lane adalah dilarang, boleh dikenakan saman RM300. Kalau ingat dulu. I would like to say that
saya selalu gunakan bahawa dia orang bukan takut tapi dia orang hormat undang-undang. Hormat undang-undang. Sebab saya antara orangnya, Tak. saya memang tak nak pakai pun sebab saya nak hormat jalan tu. Ya, betul. Lagi-lagi Hormat. dalam era kebanyakan orang dah pakai dashcam sekarang. So, senang nak, Ya, senang nak pantau, betul. senang nak buat enforcement. So, Betul. so sekarang ni smart lane yang kita pakai yang hybrid ni macam mana? Okay, yang hybrid ni basically bila kita dimulakan penggunaan smart lane ni, terdapat certain area memang membolehkan, and that's why you tengok kebanyakan di Laboratory Plus yang mana yang memang dah ada sufficient lane width untuk penggunaan NKVE pun ada kan? NKVE, even di lebuh raya MPE pun ada penggunaan smart lane kan, di certain stretch yang mana yang dibenarkan. Dan ada orang tanya kenapa tak certain lebuh raya macam KL Karak. KL Karak I think explanation done enough by the authority, disebabkan oleh certain area yang mana geometri jalan yang tak membenarkan. And, Tapi dia punya isu ialah macam mana orang tu tak nak tahu situ ada smart lane. Sebab dia tak nampak sebenarnya benda tu. Okay, saya sendiri pun kadang-kadang tak nampak. And of course, benda ni memerlukan, orang kata satu, kepekaan. Satu, of course, kepekaan pengguna adalah amat diperlukan kat sini. Yang kedua, dari segi tadilah penyediaan papan-papan tanda dan juga orang kata macam gantry punya signboard gantry, signboard dan sebagainya yang mencukupi lah. Which saya lihat sekarang ni penambahbaikan tu sedang berjalan. And in fact baru ni pun dengan pihak lembaga lebuh raya dan sebagainya memaklumkan bahawa benda tu dalam proses penambahbaikan. Of course kalau you tengok mula-mula signage yang digunakan lah almost like temporary signage saja. Adalah ke tepi kecil lampu kecil tu. and then portable dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah start lah you tengok kan, dengan yang proper signages yang nampak lebih kata gah ataupun lebih proper lah kan, More dengan lampu visible lah. more visible, pengguna nampak dan sebagainya. Cuma kadang-kadang agree benda tu perlu ditambah baik dari semasa ke semasa kan? Yalah. Ya, harapnya bila highway plus tu contohnya bila belah Johor tu dah lebar dah tak perlu pakai dah kot. InsyaAllah harapnya kan. Tapi Sebab- you know lah, kenderaan di Malaysia ni bertambah dengan orang kata very steady kan. Tapi sebelah Johor tu memang dah over capacity dah. I think Daripada about Jalan time Mulin lah. tu, about time lah. Yeah, about time untuk tambah. Tapi kan Datuk, betul ke bila jam kita tambah lagi lane? Kita tambah lagi lane. Adakah penambahan lane itu akan menyelesaikan masalah kesesakan jalan raya? Sampai kan ada highway dekat negara mana sampai berapa belas lane. Okay, untuk yang orang kata dari segi tu, of course dari segi yang lebih sustainable, kita kena lebih holistik lah daripada cara untuk menyelesaikan masalah-masalah kesesakan ni. Dia takkan boleh berlaku dengan hanya penambahan dari segi lorong ataupun physical improvement, tapi policy dan sebagainya, which I believe kerajaan pada masa sekarang memang melihat benda tu seperti mana kita tahu dasar pengangkutan, transportation policy dan sebagainya dilihat dengan kata pada masa yang sama. Cuma satulah, orang Malaysia ni dia suka kereta, dia suka bawa kereta, dia suka naik motor dan sebagainya. Motor okey lagi lah kan, tapi kereta kita tengok satu orang mandu satu kereta masuk bandar dan sebagainya. Kalau kita tengok kan, You mention something interesting. saya sendiri pun sama. 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 Memang Kan? sebab negara kita kecil sebenarnya dan kita suka travel dan nombor satu lah minyak murah. Masih Wow. murah. Okay. Minyak murah, okay. Ni, you sentuh pasal motor tadi Datuk. Malaysia adalah antara negara di mana kita membenarkan motosikal di atas highway berbayar. Dan rakan-rakan kami daripada Indonesia cukup jealous dengan benda tu. Sampai orang Malaysia pergi Indonesia bawa motor pun nak masuk dalam highway. Tak boleh. Pasal tak boleh. Tapi Malaysia boleh. Tetapi dulu tak silap saya, kita ada 2 highway yang tak benarkan motosikal masuk. Langsung. Dan saya faham kenapa. Sebab memang tak cukup lebar, tak cukup selamat. Okay? Dia tak macam highway suka yang Datuk buat. Yang emergency lane sampai berapa? 4 meter, 5 meter. 3 meter. 3 meter. Generous tu. Luas tu. Generous. Ini kita macam Akleh dengan Max dulu. Tak dibenarkan motosikal masuk dan ramai bising. Sampai sekarang kita dah buat balik. So, kenapa pada awalnya diorang buat tak bagi motor masuk? Dah tahu dia akan ada backlash. Kenapa tak terus buat highway yang memang boleh masuk motosikal? Okay, kalau kita tengok
kenapa dia dibenarkan masuk ataupun tak dibenarkan masuk masa tu. Dari segi fizikalnya memang tak ada ruang. Macam contoh Akhleh memang tak ada emergency lane ataupun walaupun dikatakan emergency lane ni bukan untuk digunakan sebagai laluan motosikal, dia laluan kecemasan kan, tapi norm behavior of our motorcyclist ni, dia menggunakan ruang tu untuk laluan motosikal kan. So disebabkan oleh ketiadaan tu pada masa tu, pada pembinaan ataupun bila siapnya Akhleh, tak dibenarkan kan. Cuma cost, ada certain cost reason lah basically. Masa tu berlaku orang kata isu. Kalau kita tengok balik kemelesatan ekonomi, ramai pengguna masa tu pakai motosikal dan sebagainya. Again, jawapan ni mungkin agak ni, tapi sekarang dah boleh that's kan? the reason lah ni kan. Tapi sekarang ni memang Dia dah lebar kan? Akhleh Dah lebar. Selepas pembinaan Akhleh 2, saya percaya dah dilebarkan dan Lebih selamat lah untuk. So kekangan ni lebih kepada keselamatan, bukan dengki ke apa. Tak ada. Yang tu yang kita nak. That's why pengguna motosikal di Malaysia ni especially di lebuh raya, bagi saya agak kata macam special lah. Special lah kan, dia bagi treatment yang ni sebab betul tak kena, walaupun sebesar mana pun motosikal. I mean dari segi CC dan sebagainya. Betul tak? Berteduh pun dia all buat. Tempat berteduh disediakan, tambahan dan sebagainya. Tak ada kekangan even one of the KPI bagi pihak kerajaan itu untuk pastikan berapa, ada berapa ratus atau berapa puluh tempat berteduh yang perlu disediakan di sepanjang lebuh raya kan, untuk selamat dan juga selesa daripada ni. Cuma saya nak tanya juga, kenapa highway kita tidak ada kelajuan minimum? Soalan bagus ni. Saya boleh bawa traktor dalam tu pun. Tapi basikal kita tak bagi. Personally, kalau you tanya saya, kelajuan minimum maknanya dari segi terendah lah kan. So kita Europe ada kan? Europe ada sebab certain stretch, tak semuanya. Dan juga tak I mean, kalau kita pergi seperti di apa kita panggil ni? Autobahn kan. Autobahn, kelajuan orang kata tak ada speed limit. Betul. Itu cerita dongeng. Actually, to clarify, sebab saya dengan Hazri sendiri dah pandu kat situ. Betul. Ada beberapa stretch dekat autobahn ni memang betul unrestricted, tapi bukan the entire stretch. Bukan entire stretch. Entire stretch maksudnya bukannya semua lorong. Betul. Cuma di lorong laju saja. Betul. Kan? Lorong laju you boleh bawa selaju mana lain nak bawa. Tapi yang lain tu still ada speed limit. Kan? Betul. So kenapa kita tak ada I think bukan kita saja. I mean di mana-mana pun saya tak tahu. I mean mungkin saudara Hazri atau Tariq boleh ni. Ada ke di tempat-tempat lain dari segi kelajuan minimum? Pada pandangan saya kan Bangau, ni seolah-olah soalan telur dan ayam, chicken and egg question. Do we have enough fast cars to require a minimum speed limit? In the first place. Taklah, soalan ni dibangkitkan sebab banyak sangat kereta yang sekarang merangkak. Kita highway banyak sekarang ni, kalau yang tempat yang 2 lane. Kita ada disparity of speed, perbezaan kelajuan yang ketara. 110 yang dia bawa 40, 50 pun ada. So dengan lori-lori pun tak sabar, lori tu akan potong masuk laluan memotong, dah semua orang jam lah dia tu. Tu kita punya driver ni dia kita aware pasal speed limit. Mana limit yang tinggi, yang atas. Ada 80 ke 110. So bila dia dah bawa 110, dia rasa aku dah dibenarkan untuk berada di lorong laju. Itu yang kita tengok kadang-kadang relax dia duduk sebab dia kata aku dah bawa 110. Yalah. Tapi sekarang kita dah start ajar yang itu lorong memotong. Saya rasa tak ada isu, tak banyak negara yang ada minimum speed limit di highway, tapi saya rasa banyak negara ada undang-undang bila kita bawa kereta mengganggu orang lain kerana terlalu perlahan, membahayakan. Di Malaysia saya tak nampak lagi. Betul. Obstruction. I think tak ada ke di Malaysia dari segi US ada actually. US dia ada cases di mana speed limit dia contohnya 55, tetapi kebanyakan kenderaan berjalan pada 65. So mereka yang buat perlahan tu, polis akan tarik ke tepi. Bagi warning. Sebab dia tak nak traffic flow tu berhenti. Yalah, dia akan dari segi keselesaan dan juga keselamatan lah kepada pengguna. Betul. So anyway, selepas break yang ini kita akan bercerita tentang yang
tol tu, multi lane free flow tu, dan juga adakah boleh lebuh raya Malaysia percuma atau bebas tol? Selepas break ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, masih bersama kami di podcast Tekan Habis bersama saya Taufiq Azmi dan Hazri Samsuri, dan tetamu minggu ini iaitu Datuk Engineer Dr. Zarul. Dan untuk segmen ni kita ada soalan hangat sikit bang. So MLFF, Multi Lane Fast Flow. So ini satu future of highways that I think a lot of highway concessionaires termasuk Datuk punya belah Datuk juga ingin masuk ke dalam kan. So cerita sikit MLFF ni apa dan boleh ke kat Malaysia ni? Okay, alright. Multi-lane free flow as it was known before. So sekarang ni I think selepas Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathan Linggi, our Minister of Work, our current Minister of Work, mengambil alih tampuk kepimpinan di Kementerian Kerja Raya. Beliau mencadangkan agar penggunaan multi-lane free flow ditukar kepada multi-lane fast flow. Because takut nanti orang confuse bila kita laksanakan multi-lane free flow ni, highway itu akan jadi free. Itulah itu sebab dia. One of the thing lah. One of the thing. Bebas, That's free. bebas tol. Bebas. Sebenarnya bukannya kita kata bebas tol, tapi ya free flow. Maknanya tanpa palang. Sebab konsep dia ialah Tol tak ada penggunaan plaza tol lah. atau tanpa plaza tol. So kita just ada orang kata kamera ataupun reader untuk membaca kita punya OBU unit yang akan didetect oleh reader tadi. Okay. So sekarang ni Datuk, benda tu bila kita introduce RFID dan itu dikatakan sebagai one step closer towards MLFF. Okay. Bukan MILF MLFF. Okay. MILF benda lain bangau. Ni kau ni pergi internet tengok apa? Okay. Tetapi kita tengok cuma beberapa highway sahaja yang betul-betul promote MLFF. Contohnya macam Highway Plus dengan Highway Suka. Dan highway lain saya tak pastilah. MLFF tu diletak betul-betul dekat yang kanan. Jadi macam laluan utama. Dan semua plaza tol dia orang ada. Tetapi highway lain MLF lah, RFID highway lain ni dia macam letak dekat tengah-tengah ataupun dekat tepi hujung. Kadang-kadang dia dah kena share dengan touch and go biasa, dengan smart tag, macam-macam lah dia. Macam dia nak tiri dah macam, dan ramai dah tak nak pakai sebab dia orang claim selalu tak boleh nak baca. So daripada kacamata pengguna, macam jauh je lagi nak sampai ke MLFF ni. Kan? So mungkin Datuk boleh terangkan, are we really like closer to MLFF ataupun tidak? Sebab saya tahu pembinaan highway baru sekarang ni, plaza tol dah kena prepare untuk MLFF. Betul. I mean, ni kita sentuh pasal dasar kerajaan sebenarnya. Dasar kerajaan memang ke arah MLFF. That's why start daripada 2 atau 3 Menteri Kerja Raya sebelum ni dah memang bergerak ke arah pelaksanaan ni. In fact highway baru saudara Haziq sebut pasal Suke semua yang baru, semua ni yang baru memang kita dah ready towards MLFF. Tapi yang mana yang lama, mana menjawab soalan kenapa ada yang tak sini, sebab benda lama kan, benda tol plaza lama yang mana kadang-kadang konfigurasi untuk kita letak touch and go, smart tag yang kita dah ada sekarang ni, RFID kan, yang ke arah MLFF ni, kita kena buat dengan agak kata mengambil kira keadaan setempat kat kawasan tersebut kan. Kadang-kadang bila kita letak, mana kita nak be ambitious mungkin kan, nak letak sebanyak mungkin RFID ke apa, tapi pada masa sama pengguna tak ke arah tu lagi, tak ramai lagi yang ada stiker RFID. Saya sendiri pun tak ada. Tak ada. Saya sendiri pun tak ada. Sebab saya masih lagi orang kata selesa dengan menggunakan pakai smart tag. Smart tag. You punya smart tag built in kan kereta you kan? Oh tak.
Yang tu yang masa sebelum ni. Yang sekarang ni tak. Saya Okay, so guna sendiri. Datuk masih pakai a dedicated Smartech unit Masih lagi. dashboard Masih lagi. Okay. Tapi which is not good lah kan. Tapi of course saya ready to accept later when we move to MLFF. Okay, kan? okay. That's also another reason kenapa saya tanya ni. Sebab nampaknya macam kerajaan dia menambahkan lagi cara pembayaran. Now kita ada menggunakan kad Visa, debit, apa semua tu lah. Oh okay. Open payment system. Ya. OPS Open ataupun payment kita panggil apa tu? Sistem pembayaran terbuka, SPT. Itu I mean dari segi keselesaan, nak bagi keselesaan pada pengguna, that's why I believe kerajaan melihat dari semasa ke semasa macam mana untuk ke arah tersebut. Maknanya pengguna ramai. Sekarang ni kalau kita pergi mana-mana kedai, even saya sendiri pun kalau kita pergi even mamak pun kita tak pakai cash. Kan? Kita pakai either QR code ataupun cashless lah. Senang cerita. So ini salah satu daripada area yang mana kita boleh gunakan platform yang sama. So which kata again lah dari segi perkembangan penambahbaikan semasa ke semasa tu dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan juga syarikat-syarikat konsesi. Yelah, tapi tol memang dah lama tak guna cash. Betul. And to be fair to them, I mean syarikat dan juga kerajaan, kita antara penyedia lebuh raya betul di dunia yang mana pengguna di Malaysia antara tertinggi dulu menggunakan pakai sistem ETC, electronic tolling system, collection and ETC berbanding dengan cash. And that's why bila kita beralih kepada ETC sepenuhnya, dulu kita ada dua, ada cash, ada ETC. And so bila kita beralih sepenuhnya kepada ETC pada tahun I think quite numbers of years ago, taklah sangat orang kata huha lah kan, walaupun ada tapi tak ni sebab our numbers or percentage of road user yang memang dah menggunakan pakai ETC dah memang tinggi kan. So tapi itulah, adakah kita semakin dekat ke MLF tanpa palang, tanpa plaza tool terus? Again, inspirasi kerajaan ke arah tu dan saya percaya kerajaan sedang berusaha bersama dengan pihak syarikat konsesi untuk ke arah tersebut. Berapa tahun lagi ni? Itu soalan yang saya susah nak jawab. Mungkin bukan target, I think Dia punya goalpost sentiasa berubah ni. Jujur saya cakap lah, goalpost sentiasa berubah. Saya pun dah malas nak tanya sebenarnya. Goalpost, tapi of course ada kekangan. Because dia bukan hanya melibatkan satu pihak ataupun Kementerian Kerja Raya semata-mata. Ia melibatkan beberapa agensi cross kementerian dan sebagainya. And to share with you, saya baru balik last month. Saya pergi ke Paris, ke Perancis bersama dengan beberapa lagi delegasi lain dalam industri highway lebuh raya. Dan kita berjumpa dengan pihak pengendali lebuh raya betul dan juga authority di sana. Dan percayalah, mereka pun menghadapi isu yang sama dengan kita untuk pelaksanaan MLFF. Sebab memang serata dunia, seluruh dunia sekarang ni dalam industri lebuh raya bergerak ke arah MLFF. Ya. Untuk lebuh raya yang baru ataupun yang sedang dan baru siap dibina untuk bergerak ke arah MLFF ataupun untuk terus kepada penggunaan MLFF, bagi mereka agak senang. Tapi untuk lebuh raya sedia ada kan, agak sukar. That's why you tengok penggunaan MLFF ni kebanyakan berlaku di negara-negara yang baru membangunkan sistem lebuh raya betul, seperti Austria, di Czech dan sebagainya. Tak. Untuk buat MLFF, apa benda yang kena ada? Hardware yang kena ada? Hardware, sistem yang sebagainya. You tengok tadi. So gantry, mana gantry, kamera, palang dan sebagainya. Itu senang. Tapi dari segi nak mekanisme pelaksanaannya, yang mana saya percaya pihak government sedang memperhalusi benda-benda ni lah. So dia lebih pada bukan hardware sahaja. Kan. Benda tu senang. You boleh pergi kat mana-mana kedai lah. Ini secara bahasa pasar. You boleh pergi kedai, beli dan pasang. Tapi macam mana you nak menghubungkan sistem dengan pihak-pihak yang terbabit, antara highway kepada authority dan sebagainya. Mekanisme di sebalik penggunaan. You sebagai operator highway, let's say lah dah ada benda tu kan, tapi kan you punya sensor tak boleh nak detect dia punya RFID, you punya kamera tak boleh baca dia punya lesen, ataupun bolehlah baca lesen dia lah. So dia tak bayar. Adakah pihak highway mempunyai kuasa untuk keluar surat tuntut hutang pada pelaku salah ni? Oh, itu soalan yang agak I mean,
Of course, kuasa bila kita bercerita kuasa selalunya berada di pihak authority, and so kita tak ada benda tu. Belum lagi ada kan. Sebab tu you all cuma boleh tahan dekat Plaza Tol saja mereka yang not to hutang. say belum ada ataupun akan ada dan sebagainya, tapi benda ni macam saya kata tadi sedang diperhalusi oleh pihak kerajaan. So maknanya dari segi undang-undang pun kena ada perubahan sedikit lah untuk membolehkan sistem ni berlaku. I believe so. Yes. Datuk, normally kalau kes orang tak bayar ni, dia treated sebagai kes sivil ataupun kes jenayah Wah, okay. Okay, yang itu if I'm not mistaken, kebanyakan Plaza Tol yang ada masalah tu dia dah identify kereta tu. Dia boleh tahan dekat Plaza Tol tu sahaja. Boleh. Dia macam ni. Even masalah yang sama berlaku di Perancis. Kan? Bila kita tanya dia macam mana you treat orang yang tak membayar dia. Tolong je. So dia kata kita ada undang-undang untuk membawa pesalah-pesalah ni ke mahkamah. Tapi jarang kita laksanakan. Dia kata apa yang kita buat ialah kita contact, kita dapatkan secara terus ataupun orang kata direct settlement direct settlement dengan pihak yang melakukan kesalahan tu. Sebab macam kita di sinilah, kos katalah contoh plus highway daripada KL nak pergi ke Johor berapa tu mungkin RM40, RM50 mungkin kan. Sedangkan kalau dia tak bayar dan kita nak bawa ke mahkamah, kita mungkin habis ni kan. Tapi ada kes yang dibawa untuk memberi pengajaran semasa ke semasa. Sama juga macam previous orang kata hari dulu pun kita buat benda yang sama untuk pengajaran semasa ke semasa supaya orang sedar look, benda ni salah dan boleh dihukum, dikenakan denda dan sebagainya berdasarkan akta ataupun undang-undang yang ada. Kira pelaksanaan enforcement ni kira kerja PR lah, just nak buat put the message out. Tol ni bukan free-free lah. Setakat ni lah. Setakat ni. Ada yang dibuat kan. Okay. So, soalan terakhir kita. Datuk, boleh ke highway kita ni jadi bebas tol? Wow. Boleh ke? Kita toll free highway sekat Malaysia ni. Ini soalan di luar saya punya ni. Nak jawab boleh tak boleh. Tapi kalau tanya saya secara kata personal lah. Jawapan saya personal memang tak boleh. Even kalau kita refer kepada beberapa statement yang dibuat oleh sama ada pihak kerajaan sekarang ataupun sebelum-sebelum ni dan sebagainya, I think statement tu semua menjurus ke arah memang sukar untuk dilaksanakan sebab dia melibatkan kos yang besar kan. Itu satu. Yang keduanya, ekosistem lebuh raya tu bukan setakat pengendali ataupun operator lebuh raya semata-mata, tapi sampai ke bawah kan, sampai kepada contractor operation, contractor maintenance, pembersihan yang kita ni, the whole ecosystem ni melibatkan lebih berpuluh-puluh ribu. Saya tak ada figure yang detail lengkap, tapi berpuluh-puluh ribu terlibat dalam ekosistem ni yang mana orang kata melibatkan satu maybe cost yang amat besar lah kalau nak dibuat secara tu kan. In fact, kalau di Malaysia kita selalu bercerita pasal pengalaman, saya boleh share pengalaman saya. Kalau kita tengok di UK pun, di UK yang kita kata free tu sebenarnya tak free kan. Dia charge toll kepada pengguna, tapi charge tu dibuat secara apa yang kita panggil sebagai shadow tolling, yang di-charge ke dalam income tax ataupun tax, annual tax yang di-charge kepada pengguna. Sebab tax yang tinggi. Tapi you tengok kenapa dia boleh buat macam tu. Sebab throughout UK, keseluruhan UK, you pergilah any part of the UK, sama ada England, Wales, Scotland dan sebagainya, bila namanya M, motorway, standard dia hampir sama kan. Tapi di Malaysia you tak boleh nak buat macam tu kan. Satu, of course our tax masih lagi lower compared to them, terutama. Yang keduanya, our road itself, our highway ni cuma banyak bertumpu di KL, Central region di Central ni kan. Tapi di luar tu mungkin kurang. So what tak happen adil lah tu untuk tax orang. tak adil lah. Keadilan sosial tu tak berlaku kan. So kita kena, maknanya siapa yang pakai bayar. Yes. Tapi you tengok di negara-negara seperti you pergi France, you pergi Italy, you pergi Spain. Saya sendiri pun bila pergi menangis nak bayar kadang-kadang kan. Spain ni pun mahal Spain, juga. Italy, Yes, saya terkejut bila saya pergi. Apa yang in dulu fact orang Indonesia kata. punya pun mahal. Yes. Saya balik Sulawesi, dia tol dia tu boleh tahan mahal Boleh juga tahan, sebenarnya. boleh tahan. Untuk keadaan You nak tahu, you pergi antara macam sekarang ni di Indonesia, saya tahun lepas saya berpeluang
untuk travel daripada Jakarta ke Surabaya. By road. I mean, ya, keadaan highway dia lain daripada kita. Lain daripada kita. Rasa kalau kat Malaysia, kalau kena bayar tu, kita marah tu. Kita marah Tol tu. highway tu, tapi standard dia langsung tak sama dengan kita lah. Mungkin berbeza lah kan daripada tu. Berbeza Tapi dari segi kadar tu yang dikenakan, I think Tinggi sebenarnya. that's why kita bila kita berjalan, kita pergi keluar, kita tahu kita dapat compare kan. Saya bila kena bayar saya ingat di Italy masa tu, saya kata mai, of course kita kali pula dengan berapa 4.5 euro, 5.2 masa tu kan. Rasa macam nangis jugalah. Ni betul-betul last lah. Ni betul-betul last. Sebab tadi you ada satu point yang menarik. You cakap kebanyakan highway ni ada di Lembah Kelang. Dulu kita buat highway dalam bandar ni, kita kata dia ialah jalan laluan alternatif, di mana dia ialah laluan yang lebih cepat, dan sebab tu kita kena bayar lah, jadi penyuraian trafik. So jalan lama diorang kata tak disentuh. Ni dulu punya cerita lah, zaman mendiang Sami Value pun ada lagi. Dia memang, saya suka lah, antara menteri saya suka. Dia memang very colourful person. Parliament was never the same after he left. Cuma adakah benda tu masih boleh dipakai? Adakah highway dibuat ini sebagai alternatif kepada laluan yang percuma, ataupun menggantikan laluan percuma ke macam mana sekarang ni? Memang sentiasa highway ni, lebuh raya betul adalah alternatif. Laluan alternatif kepada laluan-laluan lain. Mana kepada jalan federal ataupun jalan negeri dan juga jalan bandaran. And memang that's the concept. Yang mana at one time orang lupa. Sebab yalah, macam saya mungkin lain, tak lahir di sini. Orang yang lahir di Kuala Lumpur, lahir tengok lebuh raya dah dia. Bagi dia, itulah laluannya. Contoh kan. Dia tak tahu jalan original lah. Dia tak tahu kan. Macam saya, kita tahu, okay, mungkin kita tahu kat sini ada laluan. Macam dulu, for example, Macam dah balik besut lah. Balik besut satu. Dulu masa saya belajar di UPM, kan, saya, orang kata masa tu adalah family yang yang tinggal di PJ dan sebagainya. Daripada UPM nak ke PJ, kita tahu kalau lalu plus kena bayar tol, student kata kan. Kalau tidak lalu Kajang. Tak, kita lalu ikut jalan Kelang Lama. Masuk Kelang Lama, OUG, masuk Puchong. Jalan Bukit Jalil dan sebagainya. Lepas tu bulatan lumba kuda. Kena pula hari Ahad. Bulatan tu orang baru lepas race. Betul. Tunggu berapa jam. Sebelum Best Raya wujud. Sebelum Best Raya wujud dan juga selepas Best Raya wujud, benda tu still ada. Dan itulah sebenarnya laluan utama. Kan? Tapi bila kita buat jalan tu, lebuh raya betul, orang dah selesa pakai. Tapi orang lupa, ni laluan alternatif. Of course akan ada orang kata, sebab benda tu lebih cepat dan itulah yang lebih selesa. Dia pilih itu. That's why ada tu. Saya sempat zaman tu tau. Dan ada kawan saya yang belajar kat UPM. Saya kat UM. Okay. Saya rasa duk pergi UPM tu kira macam, ya Allah, jauhnya kau belajar. Itu belum lagi UKM yang kita rasa duduk tepi hutan betul. In fact, jalan Subang Airport tu pun, kiri kanan sawit, saya rasa macam, ni luar dari KL ni. Susah nak percaya. Memang agak ni lah kan. Sebab itulah, I think Alhamdulillah, I think back in 2013 and above, bila Menteri Kerja Raya masa tu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Haji Yusof cuba mengembalikan, orang kata konsep ni, mana bahawa jalan utama sebenarnya adalah jalan-jalan tanpa tol. Tol adalah alternatif kan. Tapi of course kerajaan kena pada masa sama menaik taraf. Itu dilaksanakan pada itu, menaik taraf certain jalan supaya ianya mampu menampung kenderaan, bilangan kenderaan semasa dan juga dan penyelenggaraan sebagainya kan. So yang ni yang kadang-kadang kita dah selesa, kita lupa. Betul. Kan? So terima kasih Doktor Datuk. Lupa Datuk. Let me help you there, Hazri. Terima kasih Datuk Engineer Dr. Muhammad Zara Azam bin Muhammad Sama-sama Yusof. Seriously, thank you very much sudi memberikan masa Datuk untuk beri pencerahan yang sampai hari ni saya pun tak tahu banyak benda lagi pasal highway. Tapi lepas episod ni dah faham lah lebih sikit. Kan Hazri? Ya, sebab highway ni satu benda yang memang selalu pakai dan memang kita tu nak lari daripada highway. Bagus juga kita tahu apa gunanya highway tu, kekangan yang mereka ada, sebab kita kena adil jugalah. Tapi dalam masa yang sama kita juga harus akui bahawa penggunaan highway tu jauh lebih selamat daripada penggunaan jalan yang bukan highway lah, jalan-jalan biasa. Itu memang pilihan yang selamat. Betul. Anyways, seperti biasa,
jika anda ada soalan-soalan yang kami tak dapat bertanya atau dijawab di sini, seperti biasa, berikan soalan dan pandangan anda di ruang komen. Kami akan cuba insya-Allah undangkan balik Datuk Zara datang balik ke episod yang akan datang nanti, InsyaAllah. InsyaAllah. And macam biasa, if you enjoyed this episode, please like, please share, please subscribe. And Nazri, any last words? Tak ada. All okay. Okay, and that's it untuk podcast Teka Habis episod ini. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum.